Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zubaida binti Ikut Budi Nainan, nombor matrik 275197. Hari ini saya ingin membuat pembentangan mengenai hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Kita lihat pada pengenalan. Tugasan ini membincangkan mengenai hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Perbincangan dalam tugasan ini menekankan kepada beberapa aspek seperti teori atau konsep berkaitan, struktur, dimensi, elemen, pelaksanaan di Malaysia dan lain-lain lagi. Dalam Perlembagaan Malaysia terdapat aspek hak keistimewaan Bumiputera dan orang Melayu. Perlembagaan bertujuan untuk memastikan kaedah pemerintahan sesebuah negara. Perkara 153 menyatakan bahawa keperluan etnik lain dan hak keistimewaan semua kaum Melayu dan Bumiputera perlu dipelihara. Kita lihat pada teori yang berkaitan dengan aspek ini, iaitu teori moral, hak asasi manusia dan konsep kontrak sosial. Teori atau konsep berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera ialah teori moral, hak asasi manusia. Ia menekankan kepada perjuangan manusia demi kepentingan dan martabatnya. Terdapat konsep kontrak sosial dalam aspek keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Konsep kontrak sosial merupakan persetujuan di antara orang Melayu dan Bumiputera. Bukan itu sahaja, para pemimpin dari Melayu, Cina, di India dari Parti UMNO, MCA, MIC sebelum era kemerdekaan untuk mendapatkan persetujuan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Kita lihat pada kontrak sosial. Kontrak sosial ini dilaksanakan pada tahun 1955 selepas kemenangan Parti Perikatan. Bagi mencapai kontrak sosial menerusi perjanjian di antara semua masyarakat tempatan pada pilihan raya yang pertama. Terusnya kita lihat pada struktur politik, ekonomi, pendidikan orang Melayu dan Bumiputera. Lihat pada politik pula, YDPA bertanggungjawab untuk melindungi hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Tapi bukan itu sahaja, menjaga kepentingan etnik-etnik lain. Ianya termaktub dalam perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Sultan juga berada dalam kedudukan yang tinggi dan berkuasa mutlak dalam sistem politik tradisi Melayu. Ekonomi pula, DAP, Dasar Ekonomi Baru yang ditubuhkan oleh Tun Abdul Razak, ianya diwujudkan selepas peristiwa 13 Mei. Tujuan DAP adalah untuk memperbaiki kedudukan kaum Melayu dan Bumiputera. Bukan itu sahaja, untuk menambahkan pendapatan penduduk miskin. Sektor pertanian juga dapat dipertingkatkan dan akhirnya meningkatkan pegangan ekuiti korporat dan pelbagai lagi. Dari segi pendidikan pula, kerajaan memberi pelbagai inisiatif kepada kaum Melayu dan juga orang Bumiputera untuk agar mereka dapat menyambung belajar ke tahap tinggi. Sebagai contohnya, UiTM diwujudkan oleh kerajaan, dan bukan itu sahaja, MARAH juga sebagai bantuan tajaan kepada kaum Melayu dan Bumiputera agar mereka dapat belajar ke tahap yang tinggi. Baik, kita lihat dari segi dimensi pula, hubungan kaum Melayu. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan dimensi baru yang diwujudkan oleh pihak kerajaannya. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan mempunyai urusan perjanjian di antara tiga kaum majoriti dan Parti Perikatan untuk kemasukan Sabah dan Sarawak. Selain itu, dimensi pembangunan ekonomi orang Melayu dan Bumiputera perlu dipertingkatkan lagi kerana kadar kemiskinan tercatat sejumlah 7.2% berbanding dengan etnik lain. Menerusi para penyelidik dari Institut Pengajian Sains Sosial, penduduk tempatan menerima dimensi dari segi keadilan, keistimewaan, kewarganegaraan, cinta pada negara, perpaduan rakyat dan lain-lain lagi untuk memelihara keharmonian di antara rakyat. Okey, baik, kita lihat pada elemen rasional dalam hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Yang pertama, elemen rasional wujud kerana pemikiran dan gaya hidup kaum Melayu terhadap kedudukan agama Islam tidak berubah sehingga kini. Bukan itu sahaja, perjanjian di antara etnik-etnik yang lain agar orang Melayu dan pribumi menerima hak keistimewaan, manakala bukan Bumiputera menerima kewarganegaraan menerusi jus soli. Tambahan pula, kerajaan negeri juga menetapkan beberapa syarat tertentu terhadap orang Melayu dan Bumiputera. Seterusnya, YDPA menjadi pelindung kepada orang Melayu dan Bumiputera. Okey, kita lihat pada kebebasan pula. Hak dan kebebasan boleh diterima oleh semua kaum di Malaysia, iaitu dari segi agama, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sosial. Peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai pelbagai kemudahan dan kebebasan bagi memastikan kepentingan pribumi Melayu, Sabah dan Sarawak dilindungi. Antara peruntukan lain yang memainkan peranan utama dalam elemen Perlembagaan Malaysia ialah kebebasan, kedudukan Raja-Raja Melayu, agama Islam dan hak kebebasan asasi.
Kita lihat pula pada pelaksanaan keistimewaan etnik Melayu Pribumi Sabah dan Sarawak. Pelaksanaan kerajaan Malaysia untuk memartabatkan taraf dan orang Melayu dan Bumi Putra merupakan suatu tindakan bagi menjaga hak keistimewaan mereka. Terdapat pelbagai usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memberi kedudukan keistimewaan kepada orang Melayu Pribumi Sabah dan Sarawak. Antaranya UPM yang dinaik tarafkan dari Universiti Pertanian Malaysia. Selain itu, UPM juga menawarkan program diploma pertanian kepada semua kaum Melayu dan pribumi Sabah dan Sarawak yang layak. Bukan itu sahaja, orang Melayu dan Bumi Putra yang memperoleh kelulusan dalam pradiploma dan akan ditawarkan untuk mengikuti program pradiploma pertanian. Okey, kita lihat pada isu-isu berkaitan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra. Kita lihat pula yang isu pertama, isu ketuanan Melayu berlaku kerana kuasa dominan kepada orang Melayu. Selain itu, isu membuka UiTM kepada kaum Melayu dan Bumi Putra sahaja. Selain itu, isu Hindraf yang mencetuskan provokasi dalam kalangan rakyat Malaysia dan isu untuk menawarkan marah kepada bukan Bumi Putra. Bukan itu sahaja, mempertikaikan keistimewaan hak orang Melayu dan keistimewaan Bumi Putra. Isu yang melibatkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi, peristiwa 13 Mei 1969 yang mewujudkan perbalahan di antara semua etnik tempatan. Selain itu, isu perkauman pernah menjadi kontroversi di Malaysia kerana campur tangan politik. Kita lihat pula pada kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam elemen hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra. Kekuatan orang Melayu dan pribumi diberi pelbagai fasiliti dari segi ekonomi dan pendidikan. Hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra serta hak kerakyatan kaum lain, mereka boleh memilih pemimpin yang berkredibiliti melalui pilihan raya. Bukan itu sahaja, kaum Melayu dan Bumi Putra diberi peluang untuk memperoleh pekerjaan di sektor awam. Kita lihat pada kelemahan pula, kebanyakan orang Melayu tidak menggunakan peluang atau manfaat yang disediakan oleh kerajaan. Pemimpin Melayu perlu lebih berani untuk bersuara dan bertindak. Dan seterusnya, kebanyakan usahawan Melayu dan Bumi Putra perlu berusaha lagi dan juga mereka perlu menggunakan kemudahan seperti pendidikan perdagangan yang ditawarkan oleh kerajaan. Okay, kita lihat pada analisis pula, tanah rizab Melayu. Kaum Melayu di bandar tidak mempunyai kemampuan bagi membangunkan tanah rizab Melayu kerana kekangan kewangan. Ini menyebabkan tanah rizab itu dijual secara haram kepada kaum bukan Bumi Putra. Kita lihat pada kemiskinan Melayu dan Bumi Putra di bandar. Kadar kemiskinan yang tertinggi adalah antara golongan kaum Melayu dan Bumi Putra berbanding dengan etnik lain. Di sini saya sertakan satu laporan penyiasatan pendapatan isi rumah berdasarkan pelbagai kaum di Malaysia pada tahun 2019. Baik, kita lihat pada cadangan penambahbaikan bagi mempertahankan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra dari segi pendidikan pula. Di sekolah ataupun institut tinggi, mereka perlu menekankan pada topik mengenai hak keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putra. Dari segi tanah rizab pula, undang-undang perlu diperketatkan lagi supaya tidak berlaku urusan penjualan tanah secara haram. Okey, kita lihat pada ekonomi pula, kerajaan perlu memastikan supaya Bumi Putra yang berpendapatan rendah menerima insentif dan bantuan agar dapat mencapai sasaran mereka. Kita dah sampai ke penutup. Secara konklusinya, orang Melayu dan Bumi Putra perlu memberanikan diri supaya mereka dapat mempertahankan hak keistimewaan supaya ia terpelihara. Mereka tidak perlu bimbang dengan tuduhan rasis demi memperjuangkan haknya. Sebenarnya kita perlu bersyukur kerana setiap lapisan masyarakat dijaga kepentingan dari segi keselamatan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita perlu memahami dan menghayati perlembagaan Malaysia supaya tidak mewujudkan ekstremisme di antara kaum. Bagi memastikan negara ini sentiasa aman dan damai, semua masyarakat yang berbilang kaum perlu bersatu padu seperti bah kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai di rubuh. Sekian, terima kasih.